PDPR ni sebenarnya. Berapa minggu lagi? Minggu ni. Okey, lepas tu minggu lagi 1. Betul? Lepas tu awak balik Ke minggu depan dengan minggu lagi 1, 2 minggu? Ha? Minggu ni, minggu lagi 1. Lepas tu minggu lagi 1 balik. So, sekejap minggu depan dah berapa hari bulan Cek. Depan dah 27. So dia seminggu lagi minggu depan. Lepas tu ada seminggu lagi. Betul? Lepas tu barulah awak balik. So awak akan balik 10 hari bulan. So maksudnya kita nak kena habiskan appointment. Kita kena habiskan syllabus ni sebelum awak balik, tahu tak? Okay, kalau tak nanti Kang susah lah. Okay, so bila balik ni terus je akan buat revision dan latih tubi sahaja. Okay, alright. Alright, so semua get ready. Ada 27 orang je dalam ni. Sepatutnya ada berapa? Berapa orang? Sepatutnya 50. 50 kan? 50. Takkanlah yang lain semua tu ada appointment vaksin. Sebab so far yang bagi tahu teacher. Sekejap nak salin. Siapa yang bagi tahu teacher? Irfan. Jannah. Sekejap. Message ni. Asfar. Farah. Najiha. 5 orang. Mana lagi ni? Dah naik 29 dah. Setakat ni je. So sepatutnya ada berapa orang lah ni? 45 kan? Kalau setakat 5 orang ni je lah yang bagi tahu teacher. So sekarang baru ada 30 orang. Mana lagi? Dah 10.30 dah. 10.30 dah. Sudah 10.30. Mana lagi kawan-kawan awak ni? Orang nak cepat nak mengajar, nak menghabiskan silibus ni, nak beranak ni, tahu tak engkau? Ni tak masuk. Buat lambat. Orang dah bagi 10.20, patutnya pukul 10 start tau. Kang teacher tak bagi masuk Kang. Terus Kang. Panggil lagi kawan-kawan awak ni. Hilman, Alia Batrisha, Rostam ni. Baru 30 orang ni ada. Ramai lagi yang tak ada ni. Ni mana lagi ni? Ni semua yang tak ada ni. Tak ada message, tak ada apa. Lepas tu tak masuk kelas.
Dah 10.35 dah. Teacher bagi lagi 4 minit Jam teacher dah 10.36. 4 minit tak ada, teacher tutup terus. Tak boleh masuk, tunggu langkah kat lobby sampai habis kelas. Memang teacher tak nak approve. Bagi tahu kawan awak, 4 minit lagi teacher tunggu. Dan teacher anggap benda tu ponteng lah. Maksudnya attendance awak kosong without any reason. Bagi tahu kawan awak sekarang. Meluat juga teacher nak menunggu kau ni. Dah cakap kalau macam tak boleh datang, bagi tahulah. Tak kisah pun kau ada appointment vaksin. Salahnya ni tak masuk-masuk, kau nak tunggu pukul berapa pun nak masuk. Kau ada kelas ke pagi tadi? Ha? Ada kelas? Tak ada, pagi tadi just study je. Lepas tu? Three minutes more. Okay, hari ni kita nak masuk 2.4 which is isomer. Kalau isomer kita ada 3 sub-topic. Okay, kita kena tahu describe macam mana structural isomer. Kita nak construct macam mana nak lukis and then explain with the uses of each homologous series in daily life. Okay, so kalau boleh teacher nak habiskan terus hari ni. Macam mana nak lukis isomer ni. Okay, kita akan tengok usage ni tak ada masalah. Nak melukis isomer ni je nanti kita kena test. So, sediakan pensel, sediakan kertas untuk awak cuba melukis. Okay, jangan nak nganga je. Sediakan ambil pensel pemadam. Okay, pensel pemadam. Okay, so kita nak lukis isomer. Okay, so ini yang part yang paling penting sebenarnya bila kita nak lukis isomer. Kita kena tahu juga macam mana nak namakan dia. Okay, naming the isomer. Alright, so nak naming isomer mesti based on dia punya apa nama dia? Structure. Okay, so awak kena faham betul-betul macam mana kita nak lukis ni. Okay, rasanya teacher tak bagi lagi awak handout ni. Sekejap teacher hantar sekejap dekat dalam group Telegram. Kalau kita habis topik ni untuk pagi ni, so teacher tak buat kelas dalam malam. Okay. So teacher nak habiskan benda ni je. So next week kita boleh masuk polymer. Okay, kita boleh masuk polymer. Dan insyaAllah lah boleh habislah syllabus ni. Okay, tu teacher dah bagi dah handout dekat awak untuk yang baru ni. Okay, 1 minute more. Seminit lagi. I'm going to close the link. Option. Composite only me. Okay. Alright, so siapa yang datang lambat tu bye-bye lah. Siapa yang masuk dah cakap dengan dia, forget it. Sebab kau pun bukan nak sangat masuk kelas kan. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita start Alright, so isomer and naming based on IPAC nomenclature. Okay, so benda yang awak kena kuasai dalam subtopik ni 2.41 awak kena faham dulu structural describe the structural isomer, construct the structure of isomer, explain with example the uses of each isomer. So 2.4.1, 2.4.2 tu penting lah. Okay, untuk usage ni bukan tak penting. Awak users ni awak boleh faham dan baca sendiri. Okay, so what is mean by structural isomerism? Okay, structural isomerism. Okay, bila dia sebut structural isomerism, dia adalah satu fenomena di mana
Compound yang mempunyai molekular formula yang sama tetapi mempunyai 2 ataupun lebih structural formula yang berbeza. Okey, itu yang awak kena faham. Bermaksud bila kita sebut structural isomerism. Okey, isomer ni maksudnya iso tu sama. Okey, isomerism. Okey, structural. Structural tu struktur lah. Okey, bermaksud contohnya kalau kita ada satu molekular formula yang sama. Contohnya C4H10. Ini kita panggil sebagai molecular formula. Okey, molecular formula. So, molecular formula yang sama tetapi mempunyai beberapa struktur yang berbeza. Okey, struktur yang berbeza tu maksudnya structural formula dia berbeza. Okey, structural formula berbeza. Maksudnya kita boleh lukis dia beberapa bentuk, beberapa jenis. So, itu kita panggil isomerism. Okey, macam isotop. Kalau isotop, same apa? Same what? Same atom. Same Same atom with beza dia nombor bilangan dia punya berapa compound dia punya apa yang tak ingat lah. Apa? Same apa? Isotop. What is the definition of isotop? Isotop. Same apa? Same number of proton ke teacher? Atom with Number. same atom with same proton number. Different nuclear number. But different neutron number. But different number of neutron. Ataupun but different nucleon number. Okay. Sama juga macam isomer. Isomer dia adalah sama juga macam isomerism ni. Okay, isomerism dia same molecular formula tapi different structural formula. Okay, maksudnya kita lukis cara lain tapi at the end bila kita kira dia mempunyai 4 karbon dan 10 hidrogen juga. Okay, alright. So structural isomerism boleh berlaku dalam beberapa cara, in several way. Okay, satu chain isomerism. Maksudnya the isomer have different arrangement of carbon change. Sama ada straight ataupun branch. Nanti kita tengok straight macam mana, branch macam mana. Okay, position isomerism. The isomer have different position of functional group on the same carbon change. Maksudnya kalau katalah macam functional group untuk alkene adalah double bond. Okay, so bila kedudukan double bond tu berbeza, maksudnya satu kat sini. Okay, satu kat sini. Okay, satu lagi mungkin dia dekat kat sini ke contoh. Contoh. Okay, alright. So yang itu kita kata dia sebagai position functional group dia berbeza. Kenapa tak boleh masuk ke guna kenapa? Kejap account ke apa? Tak, laptop tu dia tutup. Lepas tu nak buka tadi dia jadi gambar yang mula-mula tu je. Kejap. Baca kejap ni. Suruhlah Abi. Tolong alih sikit wire-wire tu. Okay. Alright, so that is perbezaan antara maksudnya sekarang ni dia bukan jenis tau. Dia bukan jenis isomerism.
Maksudnya dia boleh berlaku. Maksudnya isomer boleh berlaku sama ada sebab change isomerism, bermaksud ni change isomerism. Okey. Di mana sama ada dia boleh jadi straight ataupun kita boleh lukis je dalam bentuk branch. Ini kita panggil branch. Okey. Nanti teacher tunjuk apa beza change dengan branch ni. Ataupun teacher kata isomerism boleh berlaku macam mana? Sebab dia punya perubahan tempat functional group. Okey, functional group dia tu berubah. Contoh ini dia punya functional group, double bond dia dekat sini. Satu lagi double bond dia dekat sini. So dia tempat yang berbeza. Okay. Alright, the isomer show the same chemical properties. Okay, same chemical properties because each isomer has same functional group. Okay, chemical properties dia tak berubah pun. Okay, dia masih sama. Kalau dia adalah butane, dia tetap butane. Physical properties such as melting point and boiling point are different. The more branch, the lower the melting point and boiling points. Okay, ingat chemical properties dia tak berubah, tapi kalau dia punya physical properties berubah. Okay. Generally, the number of isomer of molecule increase with the increased number of carbon atom in the molecule. Maksudnya kalau lagi banyak lagi banyak number of molecule, okay, lagi banyaklah dia punya isomer. Okay, number of carbon dia. Maksudnya kalau dia punya number of carbon dia sikit, contohnya macam ethene, propene, so dia tak banyak isomer. Tapi kalau dia punya number of carbon dia bertambah macam pentene, hexene, heptene, so lagi banyaklah isomer dia. Sebab lagi banyak cara kita boleh lukis dia. Alright, okay, so info kat sini, the isomer alkanes are formed by change isomer only. Maksudnya kalau alkane dia hanya berlaku dengan cara ini sahaja. Okay, dia tak boleh position of isomerism. Okay, tapi kalau isomer of alkenes, alkynes and alcohol, dia boleh jadi chain dalam bentuk chain isomer ataupun position isomers. Okay, ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Ada tak? Semua tak ada. Tak ada je. Okay, alright. So, sekarang kita akan tengok how to draw the isomer. Okay. Okay, kita akan bermula dengan homologous series yang pertama lah, which is alkane. Okay, and then kita pergi tengok yang homologous series yang seterusnya. So, pastikan awak ada pensel dengan kertas untuk awak cuba lukis dengan pemadam sekali. Okay, to draw isomer of alkane, start by connecting the carbon atom in straight change followed by a branch change. To draw isomer for alkene dengan alkyne, kita akan start dengan straight change. Lepas tu kita akan ubahkan dia punya double bond ataupun triple bond. Kenapa? Sebab double bond atau triple bond itu adalah functional group dia. Ingat untuk draw isomer of alkene, dia boleh dalam satu cara je, which is chain isomer. Okay, kalau macam alkene, alkyne, alcohol, dia boleh dalam dua cara, iaitu chain dan juga position. Okay. Alright, so okay, so bila kita nak namakan isomer, okay, kejap kita try ni, dia terus naming. Step in naming, ni pun naming. Ni isomer of, okay, kita tak payah tengok naming dulu, kita tengok macam mana kita nak lukis. Okay. Right. So kita tengok isomer in alkanes dulu. Okay. The first 10 alkane introduce straight change molecule. Okay. So yang kita dah lukis kan. Kita lukis biasa. Okay. Lukis straight change kan. Okay. Bila kita lukis straight change. Macam sebelum ni awak lukis yang teacher suruh awak lukis tu. Semuanya straight. Dia tak ada branch. Okay. Dia macam ni. Ini branch. Okay. So ini branch. Okay. So bila dia jadi branch group. Okay, bila dia jadi branch group,
branch group ni macam mana? Okay, branch group ni apabila dia kehilangan satu hidrogen. Okay, bila alkene tu dia kehilangan satu hidrogen, so dia dah tak jadi alkane, dia jadi alkyl. Okay, so dia bertukar daripada alkene kepada alkyl. Tapi awak kena ingat, alkyl ni bukannya homologous series. Dia bukan homologous series. Dia adalah kita panggil sebagai branch group. Okay, branch group. Di mana kita akan jumpa dia dekat cabang-cabang nanti. So, kita akan namakan dia. Okay, so alkyl ni dia punya general formula dia CnH2n plus 1. Okay, kalau dia alkene, CnH2n plus 2. Okay, so senang cerita awak ingat je lah. Okay, awak ingat CH3. Ni CH3 kita panggil methyl. Kalau nampak C2H5 kita panggil ethyl. Okay, so daripada C3H ni panggil propyl. So methyl ni daripada mana? Daripada methane lah. Methane kan CH4. Kehilangan satu hidrogen, dia akan jadi methyl. Ethane kan C2H6. Bila hilang satu hidrogen, dia jadi ethyl. So, ni sebenarnya daripada methane. Methane jadi methyl. Ethane jadi ethyl. Propane jadi propyl. Tapi ingat teacher kata dia bukan homologous series. Okay, dia bukan homologous series tetapi dia adalah branch group. Di mana kita akan jumpa dia nanti apabila kita buatkan isomer. Bila kita buat isomer, change isomer ni, so nanti akan ada macam ni, nampak? So kita akan jumpa nanti branch group. Okay, so branch group yang ini yang kita panggil sebagai, nampak? Ni adalah CH3. Okay, so dia adalah branch. Branch tu dia cabang. So bila dia cabang, okay, so kita akan namakan dia sebagai methyl. Mana kita tahu dia methyl? Sebab dia CH3. Okay, so kita perlukan dia nanti dalam penamaan. Alright. Okay, so there are 3 parts in naming of isomer. Okay, so ini kita nak tengok macam mana kita nak namakan isomer ni. Okay, first part dia kata yang branch group tu. Okay, branch group tu kita panggil kumpulan alkyl. Okay, yang kedua, the root name shows the number of carbon atom. Okay, ni yang biasalah. Okay, yang belakang. Okay, nama bapa dia yang belakang, N, in, ein dan all. Okay, lepas tu tengok. Step for writing the name of branch change of isomer. Prefix, root name and suffix. Prefix dia adalah branch group dia. Okay, written close together. Okay, prefix and root name ni kita tuliskan sambung terus. Okay, number and name kita write. Untuk bezakan nombor dengan nama, kita akan letak dash. Untuk bezakan nombor dengan nombor, nak asingkan kita letak koma. Okay, nombor apa? Nombor tu adalah kedudukan. Okay, kedudukan apa? Kedudukan sama ada alkohol, kedudukan sama ada branch group ataupun kedudukan functional group. Okay, so kita tengok contoh Okay. Okay, ni dah. Okay. Alright, so. Okay, alright. Okay, name the alkanes below. Okay, so contoh. Kalau macam ni, dia straight change. Okay, so tak ada masalah. Kita just kira je berapa. 1, 2, 3, 4. Okay, so C4, H, 8, 10. Okay, H10. So, dia adalah apa? Apa nama dia? Nombor 1 ni apa? Dia straight change je. So, dia apa? Oi. Isomerism.
Ya, teacher tanya apa nama dia? Apa nama ni? Ni apa nama ni? Apa nama benda Allah ni? C4H10 ni. Nama dia apa? Ha? Apa nama compound ni? Butane teacher. Apa Azniza? Butane. Ha, butane je lah. Apa yang susah sangatnya? So nama dia adalah butane. Kan dia kata name the alkanes below. Okay, name the alkanes below. Alright, so lepas tu kita tengok pula. Okay, kita tengok pula yang number 2 ni. Okay, so kita tengok dekat sini, kita kira dulu macam mana. Okay, this is dah masuk. Bila kita tengok macam ni dah branch group tau. Okay, sebab apa? Sebab dia bukan straight change macam ini dan ini. Okay, so kalau straight change ni tak ada masalah. Awak boleh terus namakan je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, C6, H14. So apa? Apa nama dia? Nama dia apa? Hexane ni teacher. Hexane. Okay. Alright. So kita sekarang ni tak ada masalah untuk namakan yang straight change macam ni. So sekarang kita nak namakan apa? Kita nak namakan pula kalau dia isomer tapi dia branch change macam ni branch kan. So apa kita buat? First step sekali, okay, kita tengok dulu longest carbon change. Okay, longest carbon change. Okay, macam mana kita boleh dapatkan longest carbon change ni? Dia tak semestinya dia macam gini tau. Tak semestinya kita pilih dia macam ni. Kita boleh pilih dia macam ni juga. Okay. Ataupun kita boleh pilih dia macam ni. Selagi dia tidak terputus cerita dia. Itu kita panggil longest straight change. Longest straight change. Okay. So, kita katalah kalau macam ni. C macam ni. Lepas tu dia ada C, contoh. Okay, so kita tak semestinya kita pilih ini. Sekarang aim kita yang pertama adalah nak cari longest carbon change. So bila kita tengok longest carbon change, sebenarnya ini yang paling panjang. Contohnya macam ni. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tu yang paling panjang. So itu akan jadi kita punya longest carbon change. Okay, yang paling penting dia tidak terputus cerita dia. Okay, dia tak terputus. Okay, itu yang pertama sekali. Kenapa? Sebab kita nak carikan apa dia punya longest carbon change. Contohnya macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay, so itu yang kita nampak yang straight. Kalau kita buat macam ni pula. Kalau kita buat dia 1, 2, 3, 4. Sama ke tak? Sama ke tak? Sama kan? Okay, so maksudnya tak kisahlah kalau kita ambil yang kat sini ataupun dekat sini. Okay, melainkan kalau ada katalah contoh. Okay, so kita kena cari the longest. Contohnya kat sini ada ni pun sama juga kalau kita letak C kat sini contoh. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita buat macam ni pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. So kita punya aim the first thing cari dulu the longest carbon change. Okay, lepas cari the longest carbon change. Okay, lepas cari the longest carbon change, apa kita buat? Okay, kita tengok so yang ini the longest carbon change dia adalah okay. So kita dapat longest carbon change dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, alright. So bila dah dapat the longest carbon change, nomborkan dia. Nomborkan dia C1, C2, C3. Okay, so nak nomborkan dari kiri ke kanan? Okay, so tengok dulu. Katalah kalau macam sama macam ni. Bila awak nomborkan dia daripada kanan pun dia akan jadi 1, 2, 3. Apa yang sama?
Yang samanya, kedudukan kumpulan metil, kumpulan alkil ni tetap berada pada karbon yang kedua. Tak kira lah kalau awak nomborkan dia ke kiri atau ke kanan. Tapi katalah kalau you nomborkan, lepas tu dia jadi lebih dekat. Maksudnya, kalau nomborkan dari kiri, kumpulan branch tu akan pada karbon kedua. Kalau nomborkan dari kanan, branch group tu akan berada pada karbon ketiga. So pilih yang lebih kecil cerita dia. Okay, so bila awak dah tengok the longest carbon change dia adalah 3, so apakah nama dia? Kalau dia 3 apa? Ni alkane ni alkanes. So kalau 3 carbon apa? Apa nama belakang dia? Kita Propene. namakan dia dari belakang. Apa nama dia? Protein. Propane. Okay, so propane tu adalah nama belakang dia Propane. Okay, nama dia. Okay, kita panggil root kan. Nama root dia propane. So sekarang ni kita tengok branch group dia. Ada apa? Branch group dia ada alkyl. Alkyl tu nama apa? Ni nama apa ni? Branch Branch group ni nama apa? CH3. metil. Methyl. Okay, dalam rules dia kata prefix and root names are written close together. Okay, so root name dia kita dapat propane. Prefix dia tadi apa? Methyl. Metil. Betul kan? Okay. So kita akan tuliskan methyl tu dekat dengan rapat dengan propane. Methyl propane. Okay, so sekarang ni cuba tengok methyl. Methyl berada pada karbon yang keberapa? Kedua. Okay, so kita letak nombor 2 dekat sini. Okay, tengok balik dia punya arah, dia punya rules. Dia kata kalau number and name, kita nak pisahkan dia, kita tulis dash. Kalau number dengan number, kita letak comma. Alright, so sekarang nama dia 2 dash methyl propane. Okay, so nama dia adalah 2 dash methyl propane. Okay, itu nama isomer dia. Tapi sebenarnya kalau kita kira balik, dia punya molekular formula, kiralah karbon dia 1, 2, 3, 4, C4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sebenarnya dia adalah apa? Ni. Butane jugalah. Okay, tapi dia ada lebih daripada satu structure. Maksud dia boleh lukis macam ni, straight change macam ni, dan dia boleh lukis straight change macam ni. Okay, so itu contoh penamaan isomer. Okay, alright, cuba awak try pula untuk yang ini. Try. Ingat bila kita dah memilih satu tu sebagai longest straight change, selain daripada itu dia dikira sebagai branch group. Maksudnya kalau kita dah ambil satu part yang ini sebagai the longest carbon change, so yang ni selain daripada 1, 2, 3 ni, macam ni dia dah kira sebagai branch group. Okay, so sekarang ni first step cari dulu the longest carbon change yang awak nak. Okay, so sebenarnya kalau kita pilih kita nak cari the longest, confirm lah kita tak akan ambil yang ini. Sebab dia tak longest. Okay, so kita paling senang kita ambil yang kalau kita ambil sini pun 1, 2, 3, 4. Sama je dengan kita ambil 1, 2, 3, 4. So sama. So ambil je lah straight change. Okay. Cuba namakan cepat. Nak tengok sikit awak faham ke tak faham.
Dah? Dapat tak? Teacher. Jawapan dia 2 dash metil butane 2 dash metil butin. 2 sekejap. 2 dash metil butin. Okay, kita tengok Alright, kita tengok. Okay, yang lain dapat ke tak? Dapat yang sama juga teacher. Dapat. Ada dapat lain tak jawapan lain? Tak. Okay, so first step cari dulu the longest carbon change. Okay, so kalau katalah kita ambil yang ini. Okay, ni beza bila kita nomborkan dia. Tengok kita nomborkan 1, 2, 3, 4. So kita nomborkan dari kiri. Tapi kalau kita nomborkan dari belah sana, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Ini yang teacher kata. Okay, bila kita tengok dia punya branch group tu berada pada karbon yang berbeza, kalau kita nomborkan dari kiri ke kanan, kita carilah nombor yang lebih kecil. Okay, so maksudnya kita tak ambil lah yang nombor dari kanan. So ini padam. Okay, kita ambil nombor 1, 2, 3, 4. Okay, so the longest carbon change adalah 4. So butane. Padam pula. Okay, butane. Betul lah. Okay, butane. Okay, lepas tu tengok branch group dia CH3 berada pada karbon kedua. So methyl butane. Okay. Pandai. Very good. Okay, so that is how we name the isomer. Ini untuk alkanes. Okay, ni ada lagi. Cuba try. Tengok, tak apa awak salah pun, at least awak tahu macam mana nak buat. Okay, ingat teacher kata cari the longest carbon change. Cuba tengok ini. Cuba namakan. Ingat selain daripada longest carbon change, dia dikira branch group. Okay, branch group tu ada apa? Ada methyl, ethyl, propyl. Tapi untuk awak punya syllabus ni, tak tahulah kan syllabus baru ni. Sebabnya sebelum ni memang teacher tak jumpa selain daripada methyl. Okay, so methyl ni adalah CH3. Kalau dia ethyl, dia adalah C2H5 dan dia bersambung sekali. Kalau dia asing, kita tak panggil dia ethyl. Okay, so cuba tengok betul-betul dan ingat balik rules. Nak nombor kan kena apa? Nak namakan nombor kena asing guna koma. Teacher, Ya. branch dia kan ada 2 kan teacher? Maksudnya ada 2 metil. Alright, so dia ada 2 metil. Okay, so katalah awak pilih ini kan, contoh. Okay, so nama belakang dia apa? Propane. Propane, bukan propin. Propane. Okay, so sekarang selain daripada ni, okay, kita nomborkan dia 1, 2, 3. So selain daripada ni, kita panggil dia sebagai branch group kan. So ada branch group dia ada metil. So ada berapa metil? Ada 2 metil. Ada 2 metil. So kita nak letak 2 macam mana? Kita tulis dimethyl. Okay, dimethyl propane. Kenapa di? Sebab ada 2. Kalau 3? Try. Kalau Tri. 4? Tetra. Tetra. Tapi dia tak akan tanyalah sampai 4. 3 pun jarang. Okay, lepas tu kita nak letak apa? Tak 2. Letak 2. Tapi awak kena ingat. Sebab ada di. Bila ada di, maksud ada 2 metil. So, walaupun kedua-duanya berada pada kedudukan yang sama, awak masih kena letak 2. Dash dimethyl propane. 2 dengan 2 ni nak pisah guna apa? Koma. Koma. Itulah guna dia.
So nama dia adalah 2,2 dash dimethyl propane. Okay, faham? Faham. Okay, seterusnya kita pergi yang ini pula. Cuba lebih mencabar. Okay, sekejap teacher tanya dulu. Okay, yang ini kalau kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5. So C5. H ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. So sebenarnya dia adalah apa? Pentane. Pentane. Okay, tapi kiranya ini adalah isomer untuk pentane. Okay, ni isomer untuk pentane. So ini adalah dia punya molecular formula. Tu yang awak kena faham. Molecular formula dia yang ini. Maksudnya pentane ni, ini adalah salah satu structure of isomer dia. Okay, alright. So cuba tengok yang ni. Ni agak mencabar. Jadi ingat cari yang betul-betul the longest carbon change So dia tak semestinya straight macam ni. Dia tak semestinya straight macam ni. Dia boleh jadi begini. Dia boleh jadi begini. Dia boleh jadi begini. Yang penting pilih yang tidak terputus. Okay. Maksudnya boleh ke teacher saya nak buat macam ni. Ni. Macam ni. Mana boleh? Tak boleh. Jadi kalau sini, dia habis kat sini je. Okay. Ataupun kalau macam dia start daripada sini. Sama ada dia pergi dua jalan. Sini, satu. Ataupun dia tak nak, ini pendek, dia nak yang ke atas. Ni satu jalan. Itu maksudnya long straight carbon change yang tidak terputus. Ataupun sini. Ni pun macam ni pun boleh. Yang penting syarat dia paling panjang. Okay. Cuba buat sekejap. Dua dimethyl hexane. Ni yang mana ni Syadia? Yang second Sarah tak dapat masuk. Dah dapat masuk ke belum sekejap. Cik accept dia. Sarah masuk awal tadi. Sorry dia lah masuk Sarah. awal tadi. Sebabkan nila yang beberapa titik ni rosaklah susu belanga. Teacher dah tutup kan. So teacher mana tahu kau masuk awal. Dua dimethyl hexane tu yang mana Syadia? Dua dimethyl hexane. Yang mana? Yang ini ke ini? Yang ni yang baru cuba buat dulu yang lain. Syadia kata 2,2 dash dimethyl hexane. Okay, so you tengok. Teacher, saya dapat 3,3 Ya, dash dimethyl hexane. Dash Dimethyl hexane. Okay. Tu Syifa dapat 3,3. Syadia dapat 2,2 tadi. Tengok yang lain. Awak jangan tak tahu nak lukis ni. Ni basic ni. Kau susah nanti kan kalau kau tak faham. Ni baru alkane. Ni baru kita cerita alkanes. Kita ada. Ni alkanes ni ingat alkanes ni dia tak ada yang functional group. Maksudnya dia hanyalah branch group je. Kita ubah-ubah dia straight branch group dia je. Kita tak ubah dia punya functional group sebab dia punya functional group dia tak ada, single-single je semua. Okay. Alright. So kita pilih dulu yang mana the longest. Okay. So awak pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu je yang paling panjang sebenarnya. 2. So you ambil macam ni kan. Ni you ambil ni kan. So.
Betul. Okay, so kalau ambil yang ni, kan teacher kata, cuba nomborkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okay, so kalau kita nomborkan dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya branch group akan berada pada carbon yang ketiga. Tapi let's say kalau kita nomborkan dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya branch group akan berada pada carbon yang keempat. So kita tak nak. Okay, kita nak yang lagi kecil. Okay, so paling panjang dia adalah 6. So hexane belakang. Okay, ada 2 group methyl. So dimethyl. Okay, dan dua-dua metal berada pada carbon yang sama, which is 3,3 dash dimethyl hexane. Okay, betul lah jawapan Syifa tadi. Syadiah rasa dia salah dekat sini ni, kedudukan ni je. Okay, so basically, okay, itu contoh isomer untuk alkane. Okay, so yang ini pula, awak jangan ingat dia lain. Dia sama je, cumanya dia kita panggil condensed structure. Condensed structure ni, kalau kita pecahkan H3 ni, dia akan jadi 1H, 2H, 3H. Okay, ni kita padam, ni H2. Itu je. Okay, so yang ini 1H, yang ini H3. Macam tu lah. Okay, dia condensekan structure tu. Okay, so macam ni, kita boleh tengok dia punya longest carbon change kalau kita ambil straight 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita ambil macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dapat macam ni lah. So nampak? Okay. So nak namakan daripada apa? Daripada mana kiri ke kanan, tengok dulu nombor dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So branch group dia yang mana? Yang ini. Kan? Selain daripada longest carbon change. So dia akan berada pada carbon yang ketiga dan keempat. Tapi kalau kita nomborkan dia daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan berada pada sama carbon ketiga dan keempat. So tak ada masalah. Okay, so nama dia hexane juga. Sebab apa? 6. Dimethyl juga sebab ada 2. Cumanya beza dia adalah kedudukan apa? Kedudukan methyl. So dia bukan pada yang sama. So 3, 4 dash dimethyl hexane. Okay, ada soalan? Teacher, saya nak tanya. Macam dekat nombor 6 tu kan, saya macam confused macam mana nak cari branch dia tu. Saya ingat yang bahagian bawah tu branch dia. Dekat nombor 6 yang ni. Awak kan teacher kata bila kita nak cari branch group, kita kena cari dulu the longest carbon change. Maksudnya kalau kita dah pilih the longest carbon change kita yang ini, so yang ini akan jadi branch group. Dia depends on carbon yang tak include tu lah yang carbon yang tak include dalam pada longest carbon change. Macam tu. So let's say katalah kalau macam kita pilih contoh. Okay, kita pilih dia punya longest carbon change macam ni. Contoh. So ini yang akan jadi branch group. Ni lah. Tapi tak boleh lah sebab itu bukan the longest carbon change. Kita nak cari the longest carbon change. So apa-apa kena cari the longest carbon change yang straight change dulu. Barulah kita akan jumpa dia punya branch group. Okay. Faham? Alright. Okay, habis yang itu. Okay, so yang ini nanti cuba buat. Okay, draw and name all isomer for the following alkanes. Maksudnya dia bermula dengan C4. Okay, C4. Dia tak suruh awak buat untuk C1, C2, C3. Okay, sebab yang itu isomer dia tak ada ataupun tak ada kot. Dia start from C4. So, start from butane. Okay, butane. Butane dengan pentane je. Okay, lukiskan isomer
berapa banyak awak jumpa isomer untuk butane dengan pentane? Lukis dan namakan. Okay, lukis dan namakan isomer. Okay, teacher akan setkan benda ni as assignment awak. Okay, so untuk awak lukis isomer dan namakan. Okay, fahamkan. Satu bila kita buat isomer, bila kita lukis macam ni, straight change macam ni, itu dah dikira sebagai satu structure. Okay, itu dah kira satu structure dah. Sama juga macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang straight change biasa awak lukis tu, itu dah kira satu structure. So nama dia apa? Nama dia pentane lah. Okay, so macam mana awak nak tahu dia ada structure lain ke tak? You have to try. Contohnya macam butane. Macam mana awak nak tahu? Kalau awak letak macam ni, 1, 2, 3, 4. Okay, dia takkan jadi structure yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia akan jadi macam ni, longest carbon change. So dia tak ada branch pun. Okay, so samalah. Sama dengan dia ini. So tak boleh lah lukis benda tu. Okay, so nak lukis yang macam mana tu macam mana nak tahu? Okay, kita kena try. Okay, 1, 2, 3, 4. Nampak? Dia dah jadi branch. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita akan letakkan satu karbon kena ada berapa cabang? Ada berapa cabang? Berapa ikatan satu karbon? 4 kan? Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita letak hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia punya formula, molekular formula sama, C4H10. So adakah dia butane sebenarnya? Adakah dia isomer untuk butane? Ya. Ya. So apa awak buat bila awak dah dapat structure ni? Namakanlah dia. Okey, namakan dia macam mana? Macam yang teacher ajar lah. Okey, so nama dia tak jadilah. Nama dia memanglah dia butane tapi dia punya nama isomer dia berbeza. Okey, so lepas tu try lagi. Okey, try macam mana? Okey, boleh tak letak pula yang cabang ni kat sini? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebabnya sama. Dia jadi butane juga. Okey, lepas tu letak macam ni pula. C. Awak tak boleh letak macam ni. Katalah macam ni. Kan contoh awak rasa benda tu lain. Okey. So sebenarnya benda tu sama je sebab bila dia longest carbon change akan jadi macam ni juga. So tak ada cabang pun. Okey. Apa lagi boleh? C. Nampak macam lain tapi sebenarnya dia sama dengan yang ini. Kenapa? Sebab bila awak flipkan dia ke sini, flipkan dia, maksudnya macam bentuk T ni, dia macam dia T macam ni. Tapi yang ini awak lukis T macam ni. So benda yang sama. So tak boleh lah. So maksudnya structure dia dua ni je lah. Yes. Nama dia nanti jadi 2 methyl butane Kenapa butane? What is the longest carbon change? Propane, propane. Propane lah. So nama dia akan jadi 2 dash methyl propane lah. Itulah nama isomer yang awak patut tahu untuk namakan. Okay, so sebenarnya untuk yang ni ada 2 je structure, tak salah teacher. Teacher dah bagi dah jawapan. Okay, ni dengan ni. Okay, tu je untuk butane. So untuk pentane, carilah satu structure teacher dah bagi dia straight change. Okay, satu yang ni awak kena try sendirilah nak buat macam mana. Okay, nak letak macam ni 1, 2, 3, 4. Dia yang kelima ni kan pentane. Kita tak boleh letak dia pada carbon yang ni. So dia kita letak dia macam ni. Dia tak ada branch. Dia mesti letak pada carbon yang ke the next one tu. Okay, so you have to try and error. Tolonglah buat Okay, bagi yang tak datang ni sebab attendance awak ni ada 31/50. 31/50. So tolong. Okay, setakat untuk ni alkanes ada masalah. Sebelum kita masuk untuk alkene pula. Kita ada alkene, lepas tu kita ada alkynes. Okay, lepas tu kita ada alkohol.
Uses ni rasanya awak boleh baca lah nanti uses ni. Uses of alkenes, uses of alcohol. So ini benda yang effect of misuse. Ini semua fakta. Fakta ni teacher tak risau. Dia cerita dia kalau kau tak baca, kau tak ingat. Baca kau ingat. So tak ada masalah. Teacher nak baca isomer ni je. Okay. Okay, ada soalan tak untuk isomer? Isomer of alkenes. Ada? Dah nampak kan macam mana isomer? Dah Okay. cikgu. Faham. Alright, okay. So very good. Okay, kalau awak dah nampak, bermaksud kita boleh pergi move pada alkene. Okay. So yang alkenes ni pula, ingat baliklah. Okay, ingat balik dia kata apa? Dia kata kalau alkenes tadi hanya change isomer, which is yang kita buat tadi. Mula-mula awak tak nampak. Kenapa? Sebab dia tak buat. Tapi sekarang you dah buat, you dah nampak. Okay, sekarang kita nak move untuk isomer of alkenes. Okay, isomer untuk alkenes pula, dia boleh dua. Satu, change isomer, maksudnya kita boleh letak branch ataupun kita boleh letak, kita tukarkan kedudukan double bond dia. Kenapa? Sebab double bond dia tu adalah functional group dia. Okay, so dia kata, okay, contohnya macam ni. Okay, kita terus dengan contoh. Okay, sama juga konsep dia, kita cari longest carbon change, kita cari the branch group, lepas tu kita kena tahu bila kita cari the longest carbon change, dia mesti kena ada functional group dia dekat situ. Okay, so kalau macam ni, nama dia apa? Nama dia ethene, so tak ada masalah lah. Okay, so start from sini. Okay, macam ni kan. So sebenarnya longest carbon change dia macam mana? Ni je. Okay, sama. Okay, tinggal lagi bila kita nak namakan dia. Okay, namakan dia, nak nomborkan dia. Dia akan jadi branch group ke yang ni? Tak ada branch group pun sebab dia tak ada branch. Okay, the longest carbon change dia memang tepi-tepi tu tak ada branch. So, beza dia sini 1, 2, 3, 4. Okay, itu kalau kita nomborkan dari kiri, dari kanan pula 1, 2, 3, 4. So kita nak pilih yang mana, kita pilihlah di mana functional group dia itu berada lebih dekat dengan di pada nombor yang paling kecil. Okay, so dia akan jadi apa? Kalau antara 1 dengan 2, kita akan ambil pada carbon yang pertama lah. So sebenarnya nama dia adalah butene ataupun but-1-in. Kenapa? Sebab satu ni adalah maksudnya double bond berada pada carbon yang pertama. Kalau dia punya double bond berada pada carbon yang kedua dengan 3, kita akan letak dia but-2-in. Okay? Kalau carbon keempat dengan 5, kita ambil nombor 4. but-4-in. Kenapa? Sebab bila kita nak bezakan nombor dengan perkataan, kita memang akan letak dash. Nombor dengan nombor kita guna apa? Koma. Alright. Okay, so let's say kita tengok yang ni terus. Okay. First thing, cari the longest carbon change. Untuk alkynes, alkohol yang ada functional group, wajib longest carbon change awak ada functional group. Bermaksud, katalah awak jumpa yang macam ni. Oh, ni paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. So, dia ambil ni sebagai longest carbon change. Tak boleh. Kenapa? Sebab tak contain dia punya functional group. Okay. So, mesti kena ada functional group dia. Okay. Contohnya macam nak ambil yang ni. Tak boleh lah. Sebab dia tak ada functional group. Okay, so dekat sini functional group dia berada kat sini kan. So longest carbon change dia ni. Okay, so longest carbon change dia adalah yang ini senang terus nampak je kita nak nomborkan dari mana, daripada mana yang dekat dengan functional group. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nama belakang dia sama ada awak letak hexene terus ataupun awak boleh letak hex-1-in. Okay, sama je. Kenapa? Sebab dia antara karbon pertama dengan kedua. Okay, hex-1-in ni sama dengan hexene maksud dia. Okay,
Alright, lepas tu selain daripada itu adalah functional branch group. Okay, sama juga branch group dia adalah 2 methyl, so dimethyl hex. Dia saja letak dash 1 dash in. Okay, so pada carbon yang keberapa? 3, 4. 3 and 5. 3, 5. 3, 5. So 3,5 dash dimethyl hex dash 1 dash in. Okay, kalau letak hexene pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, faham? Faham teacher? Alright, cuba Faham, namakan teacher. yang ini. Try. Teacher, yang nombor 4 ni nanti jadi hex 2 in ke macam mana? Yang mana yang ni? Yang tu. Nanti jadi hex 2 Hex slash 2 slash in. Ke salah? Sekejap. Sebabnya awak pilih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So sama je kan? Macam ni So dia akan macam tu. jadi Nanti pada lima. carbon 2 Pentin lah. dan 3. So betul lah. Pen 2 in. Pen dash 2 dash in. Dash in. Pen 2 betul. in. Nanti jadi 4 methyl pen 2 in. Okay, 4 dash methyl pen 2 in. Betul? Sekejap betul. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 1, 2, 3, 4. Okay, very good. So this is the answer. 4 dash methyl pen 2 in. Okay. Dah nampak kan macam mana nak buat? Okay. Okay, so yang ini yang ini ni terus je. Okay, dia tak ada branch group. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita nomborkan dari sana dah lagi jauh. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. So 3, 4 dengan 2, 3. So lagi kecil 2, 3. So nama dia adalah pen 2 in. Pen 2 in. Okay. And then yang ini pun straight change, tak ada masalah. Okay. Okay. So sama juga, cuba lukis juga. Teacher akan assignkan satu assignment nanti. Okay, untuk awak lukiskan alkene dan seterusnya punya isomer lah. Okay, so kita tengok yang ini. Okay, C, 2, 3, 4. Ingat bila kita buat satu structure macam ni. Okay, structure yang straight macam ni, itu dah dikira isomer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Okay, so yang ini nama dia adalah butene. Okay, so bila kita tak ubah branch group lagi, kita just ubah dia punya, sayang, dah mandi? Dah. Okay, lepas tu kalau kita ubah dia punya double bond ni je kepada C pada carbon yang seterusnya. Double. So dia dah jadi dua isomer yang kedua. Dia jadi structure yang berbeza. Okay, kenapa? Sebab dia dah jadi but dash 2 dash in. So dia kira dua structure yang berbeza kat sini. Okay. Dah ada dua isomer dah. Sebab dua struktur. Okay, tapi boleh ke kita nak ubah dia pula pergi ke belah sana? Ke ni. Jadi 3, 4. Tak boleh lah. Sebab bila kita ubah dia ke belah sana, maksud dia akan nomborkan daripada sini balik. Faham? So dia akan jadi struktur yang sama macam ni. Okay. So 1, 1. Itu hanya untuk yang kita ubah dia punya functional group. Okay. Seterusnya kita try pula buat dia punya branch lah. Okay. 1, 2, 3,
4. Okay, so letak satu kat sini. So dia dah jadi satu structure. 1, 2, 3, 4. Yang penting kira mesti cukup C4H8. Okay, lepas tu namakan dia. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada teacher. Okay, jangan lupa bila awak dah lukis, cuba namakan dia. Okay, yang penting satu karbon mesti ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So macam ni. Kira. So 3 tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia tetap C4H8. Okay, so lepas tu namakan dia. Okay, namakan dia, dia akan jadi 2 metil propane lah, propin. 2 metil propin. Okay, ada soalan? Ada tak sebelum kita masuk alkynes? Masih ada lagi. No kot teacher, Tak faham. ada teacher. Okay, kalau tak ada, so konsep alkynes dan alkohol, carboxylic acid dengan ester tak ada tau. Okay, tak ada dia, kita tak tengok dia punya isomer. Sama, okay, sama. Maksudnya kita nak cari isomernya dengan cara macam mana? Tutup pintu please. Tutup pintu. Biar terbuka ni. Okay, kita nak cari isomernya dengan 2 cara. Sama ada kita buat branch group dan juga kita ubah dia punya kedudukan functional group. Okay, so untuk alkyne functional group dia adalah triple bond. So sama jugalah. Maksudnya kalau yang first kali structure, okay, first structure 1, 2, 3, 4. Mestilah awak letak macam ni. Kan? Dah jadi satu structure. Okay, structure yang kedua, bila awak letak dia macam ni. 3, 4, 3, 4. Yang penting jangan terlebih hidrogen. Okay, jangan terlebih hidrogen. Pastikan hidrogen cukup. So ni kalau buat macam ni, cukup tak C4H6 ni. So kalau macam ni, 3, 4. 3, 4. Cukup tak? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu structure. Yang ini pun sama juga. Okay, pastikan jangan terlebih. Risau awak terlebih. Maksudnya risau awak macam dah tengok ni awak pergi letak. Padahal tu dah jadi berapa ikatan dah? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5. Okay, so pastikan penting benda tu. Okay, ada soalan? Draw and name all isomer Namakan sekali. Okay. Ni alkenes, alkynes. Buka tu. Cepat balik. Okay class, any question? Apa cuba adik? Okay, ada soalan tak? Ada untuk alkenes dengan alkynes sama je. Okay, Teacher, untuk teacher. apa dia? Dia akan bagi tahu kan nak kena buat dalam bentuk alkyne ke alkene ke alkene. Bagi tahu maksudnya? Maksudnya soalan tu dia akan tanya ke nak buat dalam bentuk apa? Alkohol ke, alkene ke, alkyne ke. Soalan Dia bagi akan bagi je. Contoh ni soalan akan bagi macam ni. So awak tahulah dia adalah alkohol. Contoh penamaan. Okay, penamaan. Ataupun dia just bagi formula macam ni. C5H8. So awak yang kena tahu dia sebenarnya alkene ataupun alkynes. Okay. Sebab dia memang macam tu. Sebab general formula untuk semua homologous series berbeza-beza. Faham tak? So kalau dia kata okay, draw all the isomer for C5H8. So you have to know that dia punya homologous series adalah alkynes.
Awak kena tahu dia adalah alkynes dan you kena lukislah functional group dia mesti ada triple bond. Nah, sama juga kalau dia kata draw all the isomers so for C5H10. So you have to know this is pentene. So pentene mesti alkene double bond, mesti kena ada functional group. Macam itulah. Okay? Okay, thank you teacher. Sama juga macam ni. Okay, so ini alkohol. Bila nampak je OH mesti alkohol. So dia punya straight change mesti ada alkohol. Bermaksud katalah kalau awak tak boleh pilih straight change dia. Maksudnya dia punya base dia, nama belakang dia you tak boleh letak without dia punya functional group. Okay, so tak boleh pilih lah. Okay, kena pilih yang ada functional group. Okay, so bila pilih ada functional group dia jadi macam ni. Okay, sama juga kita nak nomborkan dari mana, tengok mana satu yang dekat dengan functional group. Okay, so nama belakang dia must be propanol. Okay, katalah kalau OH tu berada pada karbon ni karbon kedua. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan jadi nama apa? Hex. Hexan 2 all. Okay, nama dia jadi hexan 2 all. Kalau macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sama. Depan belakang sama. Karbon pada alkohol pada karbon yang ketiga. So dia akan jadi pentan 2 all. Belakang dia all. Okay. Kalau macam ni, Teacher, 1, 2, 3. Ha? 2 ke 3? 3 Oh sorry 3. 3. Okay, pentan 3 all. Maksudnya dia boleh jadi pentanol ni boleh jadi pentanol OH pada karbon pertama, pentan 2 all OH pada karbon kedua, pentan 3 all. Dia tak ada pentan 4 all, tak ada. Sebab apa? Sebab bila dia dekat sini OH dia akan jadi pentan 2 all juga sebab kita akan kira dia daripada belah sini. Okay, faham? So yang ni propanol. So tengok 1, 2, 3. So metil berada pada karbon yang kedua. So dia akan jadi 2 dash metil propanol. Macam lain? Kerja saya cikgu kata satu baru boleh buat cikgu tak tahu. Alright. Okay, ada soalan? Alright, very good. Ada soalan tak? Tak ada kot teacher. Yang merepek lah kakak. Okay, cuba namakan ni. Namakan ni. Tengok awak boleh namakan tak? Dia sebenarnya namakan ni kena try and error. Okay, kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. So pastikan betul. Boleh. Lepas dah siap. Kerja apa lagi tak siap selain daripada sains? Lagi satu. Siapkan. Kakak pintu kanan lemut ke tu? Mat tu ya. Mat hari ni dengan sejarah semalam. Sejarah semalam siapkan. Sejarah semalam tu sekali dengan kakak siapkan terus sama ni. Siapkan, lepas tu hafal dulu. Baru boleh buka. Nak buka apa-apa. Boleh main nanti tak? After hafal storytelling tu. Dah habis baca satu page nak hantar ini. Okay, cepat. Cuba try. Kakak pin kakak ya nak. Tak lah kakak sana. Lepas ni yang kakak pin. Jadi adik. Teacher, nak try Ya. dapat dimetil propanol lah teacher. Tapi tak tahu nombor depan tu 3 atau 1. Oi, nombor. Kau jangan nak bagi nombor separuh-separuh kan. Kau nomborkan sekali terus. Dah kalau dah. Dah. 3 dash. Kalau die, mesti ada 2 nombor. Syadia dah jawab tu. Syadia kata
1,1-dimethyl-propanol. Ya ke? Macam mana dia boleh jadi pada karbon yang pertama tu? Okay. So 3-3 teacher. Kejap. Oh no. Kejap Aku ni. Sebab dia lambat masuk kelas itu. Kakak masuk lambat. Tak nak. Okay, so kita tengok Syahda jawab apa tadi? Tak ada paya. Propanol. Kenapa propanol? Oh yelah sebab dia ni. Okay, so kita ambil. Okay. Okay, apa beza kita ambil yang macam ni dengan kita ambil yang macam ni? Apa beza dia? Beza dia Dengan adalah OH tu tadi. Dia tak kedudukan. ada OH. Tak, ada je. Kalau macam ni ada. OH dia pada karbon yang kedua. Kan? Betul tak? Tapi kenapa kita tak ambil? Kenapa kita ambil macam ni? Sebab kalau macam ni, OH dia akan berada pada karbon yang apa? Kalau kita ambil dia Yang macam kedua. ni kan? So 1, 2, 3. So OH dia berada pada karbon yang ke berapa? Pertama. So maksudnya dia lebih dekat lah. So yang ni akan jadi branch group. Okay, betul lah Syahda kata. Okay, so yang ini dia akan jadi propan 1-ol. Okay. Kejap macam salah je ni. Salah lah. Pasal dia cepelit. Dia tak akan jadi macam ni. Kenapa? Sebab longest carbon change dia boleh jadi macam ni. 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 Nampak? So longest carbon change dia berapa? Butanol. Ada orang yang baru sebab Butanol kan? So 1, Teacher. betul tak? Betul. Betul. So tu yang tukar. Sebab tu dia kadang-kadang dia confuse bila dia lukis macam ni tau. Bila dia lukis macam ni awak kena dimensionkan dia, awak kena terbalikkan dia biar awak boleh nampak. So yang ni akan jadi branch group. Okay, so yang ini nama belakang dia akan jadi butan 2-ol. Okay, lagi? So metil dia berapa? 1. Satu je. Metil butan -ol. Metil dia pada karbon yang ke? 2. 2 teacher. Yes, so nama dia adalah 2-metil butan 2-ol. Okay, nampak kan kat situ? Faham? So saya kata awak kena tengok tu dari segi kena cari dulu the longest carbon change tu. So macam ni. Cuba. Ni senang. Ni yang ini ya. Cuba try. Apa Lokman? Lokman kat tangan Cikgu. Ya. Bukan cikgu kata kena masukkan dia punya functional group ke? Yelah, ni functional group dia ada lah. Kau tunggu ibu Memanglah kena masukkan functional group. Maksudnya bila kita pilih yang ini, functional group dia ni berada pada karbon yang ni. Masuklah sekali sebenarnya. Faham tak? Maksudnya functional group ni berada pada karbon yang kedua. Kalau kita pilih maksudnya kalau kita pilih macam ni tengok Okay, ni kalau awak tak nampak, awak straight changekan dia. Straight changekan dia maksudnya kita terbalikkan dia
Terbalikkan maksudnya kita jadikan OH tu dekat tepi ni. OH, C, ni yang ini. C, C. So lepas tu ni kat atas C. Okay. Lepas tu yang ini ada kat sini ada C. H. Ni kat sini. So bila kita pilih dia punya longest carbon change tu macam ni. Ni kan. OH ni termasuk sekali. Faham tak? Kalau kita pilih dia punya longest carbon change tu macam ni pula. OH pun termasuk sekali. Kalau kita pilih dia macam ni pula. OH pun masuk juga sebab dia berada pada carbon yang ini. Faham tak? Dia jadi tak masuk macam mana? Dia jadi tak masuk macam ni kan. Contohnya kita pilih dia macam ni. C. Kita pilih. C ni tak masuk. Itu maksudnya OH tak termasuk. Jangan buka ibu punya barang. Okay. Luqman? Okay, faham Ibu. Terima kasih. Okay. So, cuba buat yang ni. Ya, Contoh maksudnya lagi. Apa dia? yang carbon yang paling panjang change tu memang kena sentuh dengan OH lah kan? Ya, betul. Maksudnya kalau kita dapat yang paling panjang ni macam ni. Tapi tak boleh. Kenapa? Sebab tak ada functional group dia. Katalah kalau kita nak pilih paling panjang tu macam ni. Tak boleh lah. OH dia jauh. Okay? Tak boleh. Alright, so yang ini yang mana satu functional group dia yang panjang? Paling panjang. Dia longest carbon change dia yang mana? Agak-agak. Dia 5. Ni betul S cikgu. Pentanol je. Z. 5. Okay, 5. macam ni. 1, 2, 3, 4. Ni. Macam ni. Ke kiri pun boleh answer. Sama je kan? Sama je. So, sama ada macam ni ataupun macam ni. Sebab dia still akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sama. So, nama belakang dia apa? Okay, nomborkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia adalah 2,4 dimethyl pen, nama belakang. Pentanol je kan? Ataupun pen satu ol. Okay, kat sini ada methyl, kat sini ada methyl. So dia jadi 2 dimethyl. 2,4 dash dimethyl pentanol ataupun pentan 1-ol. So kalau you nampak, dia benda tu tak susah pun sebenarnya. Dia nak kena nampakkan aja macam mana awak nak numberkan dia, awak nak namakan dia. Bila ada perkataan di, mesti kena ada 2 nombor. Kalau ada try, mesti ada 3 nombor. Sebab nombor tu bukannya bilangan, nombor tu adalah kedudukan dia. Okey? Faham? Kenapa mengamuk? Apa? Siapa buat Aris? Okey, ada soalan tak? Kakak ya tu. Kakak ya buat apa sayang? Kakak ya tangkap okey. Cakap okey. Cakap okey pun tak boleh. Lancarnya. Okey, kelas ada soalan tak? Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cuba buat isomer. Okey, teacher dah bagi dah handout. Okey, kalau awak tak boleh print pun tak apa. Cumanya cuba buat isomer untuk ni lah. Untuk page, untuk alkin, alkohol,
alkin, alkin, alkyne, alkohol. Semua tu ada dua, ada ni. Ni. Macam ni kan. Ni ada semua ada alkin ada dua. Ni satu. Ni satu alkin. Alkyne pun alkins ada dua juga. 1, 2. Alkyne pun ada 1, 2. Okay, bukan teacher kata ada dua structure, ada dua benda yang awak kena lukis. Ni pun sama juga, alkohol pun ni dua. Kalau tak ada, tak boleh nak print tak apa, at least lukis dekat kertas, okay, dekat kertas A4. Kalau lebih elok kalau tak ada garisan lah. Okay, jangan kertas foolscap ada garis. Okay, namakan dan lukis, cuba lukis. Okay, get ready, teacher akan suruh hantar. Bila teacher set up kat assignment untuk awak, okay, assignment mungkin teacher tak suruh upload ke, benda tu dah ready dah. Okay, so teacher bagi masa, teacher takkan buat hari ni sebab ada ramai kawan awak yang tak masuk kelas. Okay, so teacher bagi masa, ni recording ni, teacher bagi masa untuk study dan fahamkan betul-betul. So inilah assignment, the coming assignment awak. Okay, faham? Faham. Faham teacher. Alright, okay. So pastikan buat sebab benda ni kalau tak buat tak tahu. Okay, kalau awak tak praktis, awak tak akan faham. Kalau setakat dengar je, tak praktis untuk lukis, tak faham. Tapi once kalau you lukis dan you cuba buat, you akan faham, tak ada masalah. Sebenarnya teacher rasa susah sangat nak ajar benda ni bila online sebenarnya. Tapi kalau you terbuka hati untuk faham, maksudnya kau belajar tu, kau betul-betul faham. So I don't think there is a problem with that. Okay, melainkan kalau memang kau tak fokus lah. Okay, sebab benda ni kena fokus. Faham teknik, insyaAllah tak ada masalah. Okay, alright. So uses of homologous series ni teacher tinggalkan untuk awak baca dulu sendiri. Sebab dia banyak fakta je. Okay, banyak fakta mungkin kita akan go through sekali dua ke macam tu lah. Okay, sekali terus je pergi teacher terangkan mana-mana yang penting. Semua pun penting, cuma dia macam uses ni memang kena hafal. Uses of alcohol, okay, benda tu macam misuse, benda tu semua fakta yang macam kalau nak mengajar satu-satu memang buang masa lah sebab benda tu hanyalah untuk fakta dan awak kena ingat itu je benda ni. Okay, so untuk malam ni rasanya teacher tak buatlah kelas kot bila dah settle ni. Okay, bagi tahu kawan-kawan awak yang lain. So the next class kita akan masuk terus untuk topik polimer. So rasanya cukup kot untuk habiskan silibus sebelum awak naik ke sekolah. Okay, so hopefully dapat 2 masa pun minggu depan pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa dengan teacher? Tak ada kot teacher. Alright, tak ada. So rasanya sampai sini je kelas untuk hari ni. Jangan lupa praktis, jangan